Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala bini'matil Islam. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam. Walhamdulillah ala bini'matil iman. Segala puji bagi Allah atas nikmat iman. Walhamdulillah ala bini'matil hidayah. Segala puji bagi Allah atas nikmat hidayah. Alhamdulillah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu afwalana 'allamal insana ma lam ya'lam rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertamanya yang saya hormati Kak Noh, Alhamdulillah Kak Noh hadir pada hari ini selaku orang yang bermuamalah dengan Ustazah sebagai pemudah cara. Alhamdulillah. Seterusnya seluruh ahli jawatan kuasa, khususnya Biro Muslimat Masjid An-Nur Sarjana Utama, dan seluruh penggerak yang menjayakan kuliah kita pada petang ini sama ada secara langsung maupun tidak langsung. Alhamdulillah. Dan seterusnya ibu-ibu, kakak-kakak, sahabat-sahabat, seluruh umat Nabi Muhammad SAW, sama ada yang sedang menonton secara online alam maya ataupun yang hadir pada petang ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuba belanja senyum sikit petang ni. Masya Allah. Ni tak perkena goreng pisang lagi kot ni nah. Sebab ada orang dia ada agenda nak pergi cari goreng pisang sekejap lagi ni. Siapa yang makan cili terasalah pedasnya kan. Masya Allah, tabarakallah. Boleh lagi sekali, boleh tak? Sekali lagi lah ya. Petang-petang ni hujan pula tu kan. Oh, kalau dapat katil ni memang lenang kata kan. Sekali lagi boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Barulah senyum lebar saya sampai ke telinga. Barulah bersemangat saya nak bersama dengan ibu-ibu, sahabat-sahabat, kakak-kakak pada petang ini. Alhamdulillah. Subhanallah. Puji dan syukur kepada Allah kerana Allah pilih kita. Allah pilih kita pada hari Ahad, ditambah petang hari, ditambah dengan hujannya, Allahu Akbar, untuk hadir majlis ilmu pada petang ini. Siapa yang pilih? Allah Jalla Jalla. Subhanallah ya. Tidak ada orang yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini yang pulang dengan tangan kosong, sahabat-sahabat. Dan tidak ada orang yang datang ke majlis ilmu yang mana majlis ilmu ini disifatkan sebagai raudhah ataupun min riyadil jannah. Ini bukan nak angkat nama sendiri ni. Ni Allahu Akbar. Dengan izin Allah segala-galanya, dan berterima kasih kepada ibu dan ayah tercinta lah kan. Masya Allah, tabarakallah. Yang mana tidak ada orang yang datang ke majlis ilmu tanpa pulang dengan hati yang tenang dan tenteram, dan tak ada orang yang pulang daripada majlis ilmu dengan hati yang sengsara. Setuju tak? Masya Allah, tabarakallah. Sebab apa sahabat-sahabat? Sesiapa yang menjadi tetamu Allah, siapa yang datang ke satu majlis untuk kita ni mengingati Allah, untuk kita ini perbaiki diri kita, Allah takkan mensia-siakannya. Allah takkan mensia-siakannya. Allah akan mencucuri rahmat, keberkatan, nikmat, maghfirah yang tidak dapat diberikan oleh sesiapa, tidak dapat diberikan oleh manusia. Betul tak? Jadi subhanallah ya, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada petang ini kita berada di majlis ini untuk kita isi masa kita dengan perkara yang bermanfaat ya. Kita berada di dalam majlis ilmu ini tak ada tujuan lain melainkan untuk meluruskan kehidupan kita. Subhanallah ya, niat kita datang majlis ilmu ya. Baiklah siapa saja yang hadir, yang berpangkat, yang tak berpangkat, yang berjawatan, yang tak berjawatan, mahupun ustazah sendiri yang berceramah ini, bila mana hadir majlis ilmu ya, ataupun penganjur ya, ataupun siapa sajalah yang buat program dan sebagainya. Subhanallah, untuk tujuannya apa? Tujuannya apa?
kita nak dapat kesempurnaan hidayah, taufik, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebab ilmu ini nur, ilmu ini cahaya. Ya, mungkin sekarang hati kita ini malam, mungkin keluarga kita malam, mungkin diri kita malam. Maka apa yang boleh memberikan cahaya kepada kita? Ilmu. Al-ilmu nur. Subhanallah. Dan orang yang paling bertuah, yang paling cerdik, yang paling kaya, yang paling sihat, yang paling bermakna nilainya hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang ketika mana dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang lain-lain ni selain daripada itu sekelip mata boleh hilang. Betul tak? Sekelip mata. Kekayaan sekelip mata boleh hilang. Dan mungkin dalam mata kasar kita ni belum hilang pun, ada je duit kat bank tu, tapi tak dapat kita nak manfaatkan kekayaan yang ada. Sebab apa? Mungkin di kalangan kita diuji dengan kesakitan. Bila kita sakit, kita dah tak boleh nak makan sedap-sedap. Bila kita sakit, kita dah tak boleh nak pergi melancong jauh-jauh. Betul tak? Yang kekal apa? Ketenangan mengenal Allah Subhanahu wa taala, meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Suka untuk ustazah sentiasa menyebutkan inni uhibbukum fillah. Sesungguhnya ustazah mencintai sahabat-sahabat kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi peringatan yang dikongsikan bersama, bukan nak mengajar sangat, kongsi, menyampaikan ini semua daripada Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringatan demi peringatan khususnya buat diri ustazah yang bercakap. Dan ustazah mengharapkan peringatan ini yang dapat memperbaiki diri kita ke arah menjadi manusia yang lebih baik, bermanfaat, hamba Allah yang lebih beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat yang mana yang tak dapat hadir kelas pada petang ini, sebab kita punya kelas ni kan berkala kan, ya, kita pengajian kita 50 wasiat Nabi SAW untuk wanita, dan hari ini kita baru pergi wasiat yang kedua. Jadi siapa-siapa yang dekat sini ada friend Facebook dengan ustazah di Facebook page ustazah Raudhah Rozli, boleh sharekan link dan postkan, bantu pada kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat, mungkin ada grup-grup kan, untuk bantu sahabat-sahabat yang tak dapat hadir pada petang ini supaya dapat dengar secara alam maya dan sebagainya. Tujuan buat live ni bukan saja-saja sahabat-sahabat, sebab di sana kita tahu ada di kalangan kita yang tak dapat nak hadir program ataupun majlis ilmu ini secara fizikal. Atas faktor kesihatan kan, atas faktor mungkin bukan dia yang sakit, tapi dia yang menjaga orang sakit. Di kalangan ahli keluarga, anak-anak barangkali, suami barangkali, ibu dan ayah barangkali, ataupun yang tak sakit pun mungkin anak-anak kecil supaya tidak mengganggu dan sebagainya. Maka perlu ya asatizah ini mengonlinekan, ya, bantu sahabat-sahabat yang tak dapat hadir untuk belajar agama insya-Allah. Baik, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sahabat-sahabat, hari ini kita masuk kepada wasiat yang ke berapa? Tak dapat jawab ni macam mana ni? Semua ponteng ke sebelum ni? Rasa macam muka family, muka-muka yang biasa hadir ni. Masya Allah, tabarakallah. Wasiat yang ke berapa sekali lagi? Kuat-kuat dengan confidentnya. Wasiat yang kedua. Alhamdulillah. Wasiat yang kedua dalam kitab ini 50 daripada 2 daripada 50 wasiat Rasulullah terhadap wanita, yakni bertajuk menghindari dosa-dosa kecil. Ustazah ulang, menghindari dosa-dosa kecil. Oh, dosa kecil Ustazah, InsyaAllah saya tak kuat kot. Alah, dosa kecil Ustazah, tak best lah topik ni. La, dengar nanti. Yang membuatkan kita gerun dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun
kita ini telah melakukan dosa-dosa kecil. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, iyyaka wa muhaqqaratil a'mal." Hindarilah olehmu amal-amal yang remeh. Wa fi riwayah adz-dzunub, ataupun dalam riwayat menyebutkan lafaznya dzunub. Dzunub ni maksudnya dosa-dosa. Dosa-dosa remeh ni maksudnya dosa-dosa yang kecil. Fa inna laha minallahi talibah, kerana ada yang akan menuntut dari Allah terhadap amalan-amalan itu. Allahu Akbar. Jadi sahabat-sahabat, dosa besar ke, dosa kecil ke, tak ada yang terlepas dari pandangan mata Allah Subhanahu wa taala. Malah dosa-dosa kecil yang boleh menarik kita, menjerumuskan kita kepada membuat dosa-dosa besar. Subhanallah, inilah merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada bonda kita Ummul Mukminin, ya, Aisyah, yang mana wasiat ini sangat-sangatlah berharga sebagai peringatan terhadap orang-orang yang sering kali dilalaikan, ya, dengan berbuat dosa-dosa kecil ini. Apa antaranya? Cuba sebut sikit apa antara dosa-dosa kecil? Mengaku cepat. Apa antaranya sahabat-sahabat dosa-dosa kecil? Minta maaf? Buang masa tu kena lihat, buang masa terhadap perkara yang lara, perkara yang jauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala, yang menjauhkan kita, yang menyebabkan kita lara, lalai, leka, tak solat, tak ingat Allah, tak buat perkara yang sepatutnya, segala amanah tanggungjawab kita lepaskan dan sebagainya. Antaranya sahabat-sahabat, bila mana kita melihat aurat orang lain. Di mana? Di televisyen. At-televizyuna dalam bahasa Arab, television, ya. In English we call it as television also. In Malay, television. TV lah kan orang Melayu kita. Tengok TV tu, bukan tonton TV, menonton TV kan. Tengok je, ada hitam tu tengok je kan. Bila kita tengok drama-drama yang ada berunsurkan melihat kepada aurat orang lain, dosa-dosa kecil. Kita tengok joget-joget, dosa-dosa kecil. Kita tak berikan hak kepada orang lain, dosa-dosa kecil. Ini semua ni yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita tak cebok bila mana kita membuang air pun dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil yang kita tak perasan. Yang mana sahabat-sahabat kata sebuah kisah yang masyhur, kisah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Siapa Uthman bin Affan? Khulafa ar-Rasyidin yang keberapa? Yang ketiga. Subhanallah. Pernah satu ketika Uthman bin Affan ini pergi kepada perkuburan. Dia menangis ataupun meratapi. Bukanlah meratapi yang terisak-isak itu. Dia muhasabah diri. Lepas tu teman-teman ataupun sahabat-sahabat Uthman ini, dia bertanya, "Wahai Uthman, kenapa engkau menangis sedangkan engkau telah dijamin syurga oleh Nabi SAW?" Ya, kisah ini masyhur berlaku ketika pemerintahan zaman Uthman bin Affan. Kenapa engkau menangis? Ya, Uthman kata apa? Ya, memang Nabi menjamin aku masuk syurga, tetapi tidak menjanjikan, tidak menjaminkan aku terlepas daripada azab kubur. Allahu Akbar. Jadi sahabat-sahabat, tidak ada nilaian yang kita kata remeh, walaupun kita melakukan dosa besar ke, dosa kecil ke, di sisi Allah itu semuanya Allah kira. Allah kira, Allah nilai.
Ada timbangan amal yang dicantiknya dosa-dosa yang kita lakukan. Allahu Akbar. Gerunlah kita apabila membaca hadis-hadis Nabi berkaitan peringatan demi peringatan, sama ada dosa besar maupun dosa kecil. Dan subhanallah, sebagai seorang wanita muslimah, ditambah mukminah, ditambah salihah, ditambah abidah, sepatutnya kita ini perlu jaga keimanan kita dengan kita tidak bermudah memandang kemungkaran ini ataupun kedurhakaan ini sebagai sesuatu yang normalisasi. Biasa tak berlaku dalam masyarakat kita, kita kata, oh tak apalah, dosa kecil je, remeh je. Kita menormalisasikan perbuatan dosa tersebut. Berlaku tak dalam masyarakat kita ni? Berlaku. Dan kita nak minta jauh diri kita ini supaya tidak juga menormalisasikan perkara-perkara yang remeh yang rupa-rupanya di mata Allah Subhanahu Wa Taala dinilai sebagai dosa. Allahu Akbar. Tetapi sebagai wanita yang muslimah, salihah dan mukminah ini, yang pertama, takutlah terhadap seksa Allah Subhanahu Wa Taala. Takut yang mana? Takut ini yang hadirkan kita dalam capaian untuk naik ke makam taqwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana taqwa paling tinggi dibahaskan oleh para ulama? Taqwa ini al-khauf ila Allah, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Belum tentu kita ini bertakwa kalau kita ini tidak takut, tidak gerun apabila kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu mungkin ada di kalangan kita yang bila mana kita tersilap langkah, terbuat dosa yang menyebabkan kita jadi macam, pernah tak kita terbuat dosa ni, lepas tu kita rasa macam tak sedap hati, kan? Tak sedap hati. Kita tahu salah, tak sedap hati. Ketahuilah itu tanda iman. Maknanya ada iman dalam hati. Dan iman ni juga sebenarnya yang menjadi benteng daripada kita ini melakukan dosa-dosa. Orang yang tak beriman ni dia tak peduli dah. Dia buat je apa saja, dia tak percaya Allah, dia dah tak percaya dah kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak percaya adanya hari kiamat, dia dah tak percaya pada qada dan qadar, dia dah tak percaya dengan berlakunya timbangan amal di akhirat kelak. Bila mana dia dah tak percaya dan tak ada iman dalam hati, dia boleh buat sesuka hati dia saja tanpa ada rasa gerun, takut, bersalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan subhanallah, yang kedua, wanita mukminah takut. Yang pertama, takut terhadap siksa Allah. Kedua, menangislah kerana takut terhadap penderitaan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar kita ini takut dengan siksaan Allah, dalam masa yang sama kita ni sesali apa? Dosa-dosa yang telah kita lakukan. Menangis kepada Allah kerana takutnya terhadap penderitaan yang Allah janjikan, yang Allah sebutkan, azabil syadid, sesungguhnya azabku amatlah keras, sahabat-sahabat. Takut kita, Allahu Akbar. Takutlah kalau Allah ni tak terima amal ibadah kita, Allah tak pandang kita, Allah sisihkan kita. Allahu Akbar. Inilah yang menjadi sehari-hari fikiran kita ni, ya. Termasuk usaha sendiri. Allahu Akbar, timbalah amal ibadahku ya Allah. Sebab itu kita sebagai khalifatullah, dia bukan azam baru ni, perbaharui niat, perbaharui azam bukan ketika tahun baru je. La. Sebagai khalifatullah sentiasa mengharapkan penerimaan amal ibadah yang kita lakukan sehari-hari sebelum ini, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Kita mengharapkan segala-galanya dipandang, dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nak kerahkan umur saki-baki yang ada yang Allah izinkan. Rupa-rupanya kita buat sesuatu yang tak ada nilai, yang tidak dipandang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Sia-sia hidup kita, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sayang beribu kali sayang. Sebab itulah saki-baki umur yang ada, mulai saat ini niatkan segala-galanya kita nak lakukan
untuk kita beri nilai dalam kehidupan kita supaya dipandang Allah Subhanahu wa taala, dinilai di sisi Allah sebagai ibadah. Ibadah. Dan subhanallah, yang ketiga, pertama takut, kedua sesali, yang ketiga rasa rugilah andai kata kita ini terhalang daripada masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Destinasi yang kita akan tuju semua di antara kita, tak ada yang terkecuali, termasuklah ustazah yang bercakap ini. Destinasi akhir kita sama ada syurga Allah Subhanahu wa taala ataupun neraka, wal'iyadu billah. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat, mungkin ada di kalangan kita yang masya-Allah tabarakallah, sebenarnya bila disebutkan tentang neraka ni, sebenarnya hati kita ni perlu rasa gerun. Nak hadirkan rasa gerun dan takut itu, sahabat-sahabat, kena banyakkan baca dan mengetahui tentang azab neraka. Kena banyakkan baca, kena cari tahu, kena ambil tahu, kena lihat sirah-sirah, kisah-kisah ataupun ayat-ayat ancaman azab-azab yang Allah sebutkan di dalam neraka. Allahu Akbar, yang akhirnya yang mendatangkan perasaan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut sekiranya kita ini ditempatkan di dalam neraka yang abadi, wal iyadu billah. Kenapa Ustazah kata abadi? Sebab kehidupan di akhirat kelak, ada lagi tak kelahiran semula? Takkan ada lagi kelahiran semula? Takkan ada lagi kehidupan semula? Dan waktu ketika itu dah tak ada benda, dah tak ada apa dah yang boleh kita sesali lagi, sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah masanya. Marilah sama-sama bila kita baca buku ini, peringatan buat kita untuk sama-sama kita menjauhkan bukan sekadar dosa-dosa besar, apatah lagi, tetapi dosa-dosa kecil juga jangan sesekali kita pandang remeh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lihat kepada dosa kecil itu. Lihatlah kepada siapa kita buat dosa itu. Kepada siapa? Kepada Allah. Dosa besar pun kita buat kepada Allah, dosa kecil pun kita buat kepada Allah. Subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Bilal bin Sa'd yang berkata, janganlah engkau melihat pada kecilnya kesalahan. Janganlah kita lihat kepada kecilnya dosa itu, tetapi lihatlah siapa yang engkau derhakai, siapa yang engkau berbuat dosa tersebut kepada Allah. Cinta kita, sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menakutkan kita daripada terbuat dosa. Tetapi tidak menafikan kita ini tidak lari daripada melakukan dosa. Betul tak? Kita tidak maksum, ya. Kita semua pendosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Taubat yang bagaimana? Taubatan nasuha. Dosa-dosa besar ni, sahabat-sahabat, kita perlu bertaubat dengan taubat nasuha, sesali, berjanji dengan Allah takkan mengulanginya lagi. Dosa-dosa kecil, ingat ya, dosa-dosa besar, bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Kalau ada terambil hak orang, kita kena pulangkan. Kalau tak dapat nak pulangkan, cuba bersedekah dengan nilaian seperti mana kita ambil hak orang tersebut. Bertaubat, sesali, menyesal kepada Allah. Ya Allah, aku betul-betul sesali, ya Allah. Sesal, ya Allah, menyesalnya aku, ya Allah. Dan yang ketiga, berjanji kepada Allah untuk tidak mengulanginya lagi. Tapi dosa-dosa kecil, subhanallah, dalam beberapa pandangan ulama dan juga hadis yang pernah diberitahukan kepada kita, dosa-dosa kecil ini boleh gugurnya melalui dengan kita mengambil wudu. Masya Allah, tabarakallah, ya. Yang pertama, dosa kecil ini boleh gugur bila mana kita mengambil
mengambil wudu. Jadi pentingnya bila mana kita belajar bab taharah, di antara ni di bawahnya adalah bab wudu ini sahabat-sahabat. Pentingnya untuk kita belajar bukan saja menjamin kepada sahnya solat kita, rupa-rupanya di sana membuatkan dosa-dosa kita itu gugur melaluinya. Jadi kena cek wuduk kita bagaimana, ya, bagaimana kita tertibnya, susunannya, rukun-rukun wuduk adakah kita tinggal dan sebagainya. Ya, masya-Allah tabarakallah, kalau kita ambil wuduk dekat tempat wuduk tu sahabat-sahabat, niatkan bila mana kita basuh wajah ini, ya Allah berikanlah cahaya syurga-Mu kepadaku ya Allah. Bila mana kita basuh tangan ni, ya Allah jauhkan tanganku ini daripada membuat perkara maksiat kepadamu. Ya Allah, basuh telinga, jauhkan telingaku ini daripada mendengar perkara-perkara yang lara, yang lalaikan aku jauh daripadamu ya Allah. Kaki kita bila kita basuh, ya Allah jauhkan aku melangkah ke tempat-tempat maksiat. Allahu Akbar. Kita basuh kepala, ya Allah jauhkan aku daripada memikirkan mindaku, akalku, otakku memikirkan perkara-perkara yang menjauhkan kita daripada Allah, memikirkan emosi-emosi yang menyebabkan kita jauh daripada Allah, yang menyebabkan kita sangka buruk dengan Allah, yang menyebabkan kita ada penyakit-penyakit hati, menyebabkan kita ada rasa dengki dengan manusia, iri hati, cemburu buta, merasa diri lebih baik, sombong, takabur, mengumpat, menghina, mencaci, memaki, wal'iyadu billah. Itu semua antara yang kadang-kadang kan sahabat-sahabat dalam hidup ni, rupa-rupanya kita tak perasan pun kita ini dah jadi habit dah melakukan dosa-dosa kecil. Jadi habit tu yang susah tu. Kadang-kadang kita rasa macam kenapa susah nak melakukan ketaatan, susah kita nak cakap utara pula kan, susah sangat kita nak lenturkan hati ni taat kepada Allah, lenturkan hati ni terima. Allah kata jangan begini, jangan begitu, jangan buat perkara yang haram, jangan ambil perkara yang haram, jangan buat maksiat, jangan rasuah. Buat juga mungkin asbab kerana banyaknya dosa-dosa kecil yang kita lakukan, yang terkumpulnya, yang mengakibatkan rupa-rupanya ianya menjadi dosa-dosa yang besar. Wal'iyadzubillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, memang betul dosa kecil boleh hilang dengan wudu. Tapi kata Imamul Al-Ghazali, kalau kita ini memperkecilkan dosa kecil, saya ulang ya, kalau kita ini memperkecilkan dosa kecil, takut-takut tak hilang dosa kita yang kita anggap bila mana kita ambil wudu itu gugur. Ini kata Imam Al-Ghazali. Takut-takut tak hapus dosa-dosa kecil kita itu bila mana kita melakukan amal ibadah. Ya. Sebab itulah innal hasanatu yudhibanna sayyi'ah. Ya. Barulah bila mana kita ini dia kena ada rasa takut sahabat-sahabat. Takut kepada Allah. Sebesarlah kepada Allah. Walaupun kita ini telah melakukan dosa kecil, dan takut inilah barulah yang akan mendatangkan kita, ya, bila mana kita melakukan amal ibadah, bila mana kita berwudu, biiznillah yang akan gugur dosa-dosa kita melalui pengambilan ataupun pengamalan ibadah wudu. Antara lain sahabat-sahabat, bila mana kita menyebutkan amin ketika mana kita solat berjemaah bersama dengan imam. Sebab apa? Subhanallah dalam sebuah hadis menyebutkan bila mana kamu ini menyebutkan amin bersama dengan imam, malaikat akan menyebutkan, mengaminkan apa yang kamu telah, dosa-dosa yang telah kamu lakukan itu terhapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, sebab itulah bila solat berjemaah kan, betul tak? Bila baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa tak kuat? Rasa macam dah bercamah dah tadi, dah bagi peringatan ni, dosa-dosa ni digugurkan.
Tak nak ke? Nak simpan dosa tu? Buat stop. Dengan hak depan je. Hak belakang ni lalok ke? Tapi tengok mata semua segak-bugak je. Tadi siaran ulangan dah. Tadi siaran ulangan bacaan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nanti solat berjemaah dengan imam, baca, tapi wanita diperlahankan. Jangan kita beria. Amin. Ya, masya-Allah. Dari segala sudut lah kita ini bersederhana, berlemah lembut kan. Kita ada batas-batas, kita sebagai wanita perlu dijaga. Itu lebih manis dan lebih indah dilihat. Betul tak? Kalau kita yang beria, kita yang menjerit-jerit, terjerit-jerit daripada hujung, orang tengok tu kan, apa kenalah tu acik tu kan. Dah kenapalah tu. Something wrong somewhere lah yang perlu kita sama-sama lihat lah kan. Masya-Allah, tabarakallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Muslimat-muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat-sahabat, sebagai wanita muslimah, kita haruslah menjauhi dosa kecil, apatah lagi dosa-dosa yang besar. Kalau dosa-dosa kecil pun tidak melarikan kita daripada siksaan kubur, apatah lagi dosa-dosa besar. Ni kita ambil dari kisah yang masyhur Uthman bin Affan tadi kan. Yang mana Uthman bin Affan, ya, memang dia dijamin syurga, tetapi dia tidak dijamin lagi bahawa dia akan terlepas daripada siksaan kubur. Dosa-dosa kecil pun tidak terlepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada siksaan kubur. Bayangkan dosa-dosa besar. Berzina, apa lagi, minum arak, bunuh orang, merompak, wal'iyadzubillah. Kita minta jauh daripada Allah. Kita doa dalam majlis ilmu ni, minta jauh, ya Allah, na'udzubillah min zalik. Minta jauh daripada diri kita melakukan dosa besar dan seluruh keturunan anak pinak kita dan sebagainya. Amin. Sahabat-sahabat sebut amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan para malaikat yang hadir memayungi dalam majlis ilmu ini juga turut mengaminkan doa-doa yang kita bacakan sepanjang kita hadir majlis ilmu. Subhanallah. Selagi mana wanita ini mahu meninggalkan dosa besar, taubat daripada dosa-dosa kecil, beristighfar, menyesali dan sebagainya. Sebab itu sahabat-sahabat, kita ini kena lazimi apa? Zikrullah, istighfar, berselawat. Basahkan lidah ini dengan zikrullah, istighfar, selawat. Kalau kita basahkan dengan lidah ni sahabat-sahabat, cuba pegang lidah sikit. Pegang tepi je lah. Pegang lidah ni kan macam kotak lah. Pegang tepi sikit. Lidah ni. Allahu Akbar. Bila kita basahkan lidah kita ini dengan zikrullah, beristighfar, berselawat, agak-agak ada masa tak kita nak cakap buruk tentang orang? Ada masa tak kita nak mengumpat? Tak tega nak mengumpat. Masakan kita beristighfar, astaghfirullahalazim, buruk no orang tu, astaghfirullahalazim. Tak ada. Dia tak jadi. Dia menjadi benteng daripada kita ini nak mengata orang, nak menghina orang, adu domba, batu api. Allahu Akbar, jauh sekali. Sebab hati kita ni, apa yang kita lafazkan ni dia daripada hati. Betul tak? Rasulullah kata apa? Ala inna fil jasadil mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketahuilah, dalam tubuh badan diri manusia ini ada seketul daging. Jika baik daging itu, maka baiklah keseluruhan tubuhnya. Jika rosak daging itu, maka rosaklah keseluruhan tubuh. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah, ini adalah qalbu, hati kita. Dia bukan secara rohani je sahabat-sahabat. Fizikal pun kalau kita jumpa doktor, ni hati kita ni, jantung dia tak menyawa. Fungsi lagi tak tubuh badan kita? Tak berfungsi. Apatah lagi dalam sudut rohani ni, hati kita busuk, penuh dengan dengki, iri hati, khianat, dendam, kesumat dan sebagainya, suka cerita buruk tentang orang dan sebagainya. Masya Allah, tabarakallah, habis diri kita ni. Apa yang keluar pun yang menunjukkan dalam hati kita. Dia
ia menjamin, subhanallah. Sebab itu dia kena sibukkan dengan beristighfar, berselawat, zikrullah, ya. Subhanallah. Lepas kita solat, lepas solat ni, baru solat, kita duduk bertafakur seketika, beristighfar. Kenapa beristighfar? Banyaknya dosa kita, dan solat kita pun belum tentu sempurna. Mungkin banyak kelopongannya, banyak kekurangannya. Tajwid kita, duduk tertib tamakninah kita mungkin tak sempurna. Macam mana kita angkat takbirnya, macam mana kita rukuk, sujud, i'tidal, yang banyak kekurangan, kelopongan. Yang solat kita sah, tetapi dia tidak sempurna. Yang kita perlukan pengharapan, ampuni aku ya Allah, maafkan aku ya Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kan kadang-kala pun kan, dia bila dia dah terbiasa, lidah ni basah dengan istighfar. Kadang-kala kalau terlepas, kadang-kadang memang terlepas tu tak nak buat apalah. Terlepas cakap buruk kan, terlepas cakap pasal orang, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Betul tak? Biasa kan? Tu dia kena latih tu, dia perlukanlah latihan. Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kau berapa sekarang? 3 suku. Oh, sikit lagi nak habis. Allahu akbar. Okey, sikit lagi ya. Kita pergi kepada, kita lihat kepada ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang dosa-dosa ini. Baik. Suratul Nisa ayat 31, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, nescaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosa yang kecil, dan kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia, yakni mudkhalan karimah. Disebutkan ini, kata ulama tafsir, adalah al-jannah, syurga Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kamu hindar daripada melakukan dosa-dosa yang besar, maka secara tidak langsung gugurlah dosa-dosa kamu yang kecil. Subhanallah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istimewanya kita, niat je dah dapat pahala. Niat buat baik dapat pahala, tapi kalau niat buat jahat, tak buat lagi jahat, tak dapat pun, tak dikira pun, tak dicatat pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tak Allah? Maha baiknya Allah. Allahu akbar. Allah ya Rahman, Allah Maha Pemurah, Allah ya Rahim, Allah yang Maha Kasih. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita niat je buat baik, tak buat lagi, cantik satu pahala. Apatah lagi kalau buat. Ni, niat buat jahat, cantik tak? Allah tak cantik. Allahu akbar. Istimewa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan syukur, banyakkan puji. Nabi SAW puji macam mana? Berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian surah Asy-Syu'ara ayat 37, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsm wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Ini antara ciri-ciri orang-orang ahli syurga. Mudah tak kita nak maafkan orang? Diam je semua ni mudah ke? Oh, baik hati semuanya penduduk sarjana utama ni, Masya Allah. Susah ada, kadang-kadang senang pun ada kan. Sahabat-sahabat, dalam hidup ni jangan kita cari musuh. Jangan kita cari musuh.
Tak tenang kita, bukan sekadar di dunia, di akhirat pun. Kalau kita hidup ni nak cari musuh, kumpul musuh, ni sebut kumpul, supaya kita ni rasa gerun sikit. Tak sedar. Kadang-kadang kita ni dengan orang ni nak bermusuh, dengan orang ni tak suka, dengan orang ni benci, dengan orang ni bermusuh. Allahu Akbar. Kita yang dari jauh tengok orang ni asyik duk musuh dengan ni, musuh dengan tu, kita pun rasa risau dengan ni. Kita pun rasa risau dengan orang tu. Allahu Akbar. Lunturkan hati, lembutkan Allah yang latif untuk kita ni memaafkan orang. Sebab kita ini pun pendosa. Kita ni pun pendosa. Kita ni banyak dosa. Sedangkan Allah Azza wa Jalla, Allah ya Ghafur, Allah ya Ghaffar, Allah ya Afu, Allah yang Maha Pemaaf, Maha Kayanya Allah dengan sifat maaf, pun memaafkan hambanya. Siapa kita? Siapa kita selaku hambanya ni? Kita hamba je. Tuhan Allah yang menciptakan kita pun Maha Pemaaf. Siapa kita? Hanya hamba ni. Kedilnya kita sombong, takabur, merasa diri lebih baik, susah nak memaafkan orang lain. Ni khusus bagi orang-orang yang dah minta maaf dengan kita ni. Dah minta maaf, dah pulang hak dah, kita masih simpan dendam, kesumat dan sebagainya. Ini perkara bukanlah contoh akhlak yang baik. Siapa yang ikut formula akhlak ni, rosak akhlak dia. Ni bagi kalau orang yang tak minta maaf tu lain cerita lah kan. Itu apatah lagi kan. Ini orang tu dah minta maaf, merayu-rayu, mesej WhatsApp, betul tak? Kan? Dia pun setuju. Mesej kita, WhatsApp kita, merayu-rayu, sujud, pulang balik harta, bersedekah lagi, nak ambil hati, hantar kuih talam, hantar pulut panggang, contoh, nak ambil hati punya pasal kan. Sombong kita. Dia tu pura-pura aja. Allahu Akbar, busuknya hati kita. Jangan kita simpan musuh ni. Jangan buat stok musuh dalam diri kita ni. Ya? Sia-sia, rugi kehidupan kita. Biarlah hidup kita ni tenang, berkawan dengan semua orang, musuh tidak dicari, ya, benci tidak dicipta. Nak kata sayang pun bersederhana. Sayang sangat-sangat pun jangan. Sayang kerana Allah. Aku sayang dia kerana Allah mengajarkan aku untuk berbuat baik dengan dia. Sayang suami, sayang anak, kerana amanah kita sebagai tanggungjawab, sebagai suami, sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu. Masya Allah, tabarakallah, ya? Sebab ada ketika mana kita meletakkan sayang kita terhadap makhluk melebihi Allah, maka satu ketika Allah akan uji manusia itu, makhluk itu akan mengecewakan kita. Pernah jadi tak? Mungkin pernah di kalangan kita, ya? Jauh, Maha Suci Allah jauh daripada kekurangan dan kelemahan dan kekecewaan yang akan mengecewakan kita. Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustazah nak akhiri dengan yang lain tu sahabat-sahabat boleh baca sendiri insya-Allah. Ustazah nak akhiri dengan berkongsi antara doa yang masyhur, antara doa yang diajarkan kepada kita di dalam Al-Quran, bagaimana untuk kita ini memohon kepada Allah atas keampunan dosa-dosa kita, sama ada dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar, dosa-dosa yang kita sedari maupun tanpa kita sedari, dosa-dosa yang kita sengaja maupun tanpa sengaja, dosa-dosa yang terdahulu yang banyaknya, Allahu Akbar, yang baru kita tahu rupanya itu dosa, maupun dosa-dosa yang terkemudian yang kita tak tahu bagaimana kehidupan kita yang mendatang. Maka terus berdoa kepada Allah atas keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tak tahu doa mana, doa ketika mana, doa di mana yang benar-benar diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita datangan, ikut ustazah, ikut ustazah, ikut ustazah. 3 kali ustazah ulang. Supaya apa? Ustazah nak ada suara. Selalu bila sebut sekali je, suara kemain susah nak keluar, payah nak keluar. Jadi ustazah kata, ikut ustazah supaya sahabat-sahabat mudah-mudahan yang hadir pada hari ini, mungkin ada doanya yang direct diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas asbab kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Jadi subhanallah,
Marilah sama-sama kita menadah tangan, belajar ya. Mungkin ada doa ini yang sahabat-sahabat sini dah pernah amalkan, tapi tidak rugi pun mengulanginya banyak kali, betul tak? Ditambah lagi dalam majlis ilmu yang mana kita mengharapkan malaikat mengaminkan doa-doa kita. Dan doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah doa yang diaminkan oleh para malaikat. Subhanallah. Ikut Ustazah ya, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kan dah kata tak kuat. Ustazah tak dengar ke sebab Ustazah ni pakai tudung seti ni dia jadi pekak sikit ke apa? Boleh lagi sekali tak? Jangan malu. Kita-kita je. Girls only. Macam tu kan. Supaya nak pujuk ni, supaya jangan malu ya. Sama-sama kita doa, insya-Allah baca kuat-kuat biiznillah, supaya mudah-mudahan baca sekali terus masuk dalam kepala otak untuk hafal dan sebagainya, insya-Allah. Semangat, khusyuk, tawaduk biiznillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya nurana, dan ampunilah kami, waghfir lana, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa di atas segala sesuatu. Amin ya rabbal alamin. Doa ini terdapat dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Antara lain sahabat-sahabat dalam surah Al-A'raf. Ini Ustazah rasa sangatlah familiar, dan Ustazah kira ramai yang sahabat-sahabat yang dah pun mengamalkannya kan. Pernah dengar kan, Rabbana zalamna anfusana, sambung, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu pun antara doa memohon keampunan Allah. Dan doa itu adalah doa yang diajarkan kita oleh Nabi Adam AS. Ketika mana Adam AS ini melakukan dosa, yang mana Nabi Adam termakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang terdapat di dalam syurga itu. Dan akhirnya bila mana Allah turunkan dia ke atas muka bumi ini, dia memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah doa yang diajarkannya, yang mana doa ini bermaksud, wahai Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan kalau Engkau tidak mengampunkan kami, nescaya kami menjadi orang-orang yang rugi. Kenapa rugi? Rugi sebab kita tidak dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Doa Nabi Adam ini terdapat di dalam surah Al-A'raf ayat 23. InsyaAllah boleh sama-sama hafal dan amalkan, insyaAllah. Dan subhanallah, satu lagi doa untuk pengampunan dosa ini yang masyhur, ketika mana Nabi SAW mengajarkan kita bila mana bulan Ramadan, apabila kita ini bertemu dengan Lailatul Qadar, apa nak baca ya Rasulullah? Apa nak baca? Rasulullah kata apa? Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun dan amat suka akan pengampunan, maka ampunilah aku. Dia punya susunan tu, kita menyebutkan kalimah tauhid dulu. Kita menyebutkan Allah ya afu, Allah yang Maha Pengampun, afuun karim, yang Maha Pengampun dan sukakan keampunan, maka oleh itu ampunkanlah kami ya Allah. Doa ni ada salah seorang, saya nak panggil apa, penasyid lah ya, dari Mesra kan, dekat YouTube, sahabat-sahabat search zikir Ramadan. Dia punya nada tu sangat sayup-sayup. Sambil-sambil kita buat persiapan, ni tak lama lagi nak Ramadan ni kan, kita nak buat persiapan buat sahur untuk suami, anak-anak kita ni, subhanallah, pasangkan lagu tu.
pasangkan nasyid tu, zikir tu, yang mana lebih kurang bunyinya macam ni. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Masya Allah, tabarakallah. Dia mula dengan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dimulakan dengan doa memohon keampunan kepada Allah. Kita bersyahadah bahawanya aku bersaksi bahawa Allah itu Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad utusan Allah, is the messenger of Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala, saya kira cukuplah sekadar itu saja untuk kelas pengajian kita bagi siri yang kali ini, bulan yang kali ini, yakni kita telah pergi kepada wasiat Nabi SAW terhadap wanita untuk siri yang wasiat yang kedua. Insya-Allah panjang umur, murah rezeki, kita bertemu lagi di bulan hadapan setiap minggu pertama, insya-Allah. Sama ada hari Sabtu atau Ahad, Ustazah akan reconfirm bulanan dengan Kak Noh, insya-Allah. Kerana ada ketika tu ada kekangan dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan insya-Allah akan dimaklumkan lebih awal supaya sama-sama kita dapat book tarikh, supaya tak ada ketinggalan kita memperincikan ciri wasiat-wasiat Nabi SAW terhadap kita ni, khususnya buat diri Ustazah sendiri. Pastinya segala yang baik itu segalanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kelemahan, kekurangan, kekhilapan pastinya datang daripada diri Ustazah sendiri dengan izin Allah jua. Dan insya-Allah Ustazah akan perbaiki dari hari ke hari biiznillah, insya-Allah taala. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang hadir. Terima kasih kepada penganjur Masjid An-Nur, sarjana utama di atas peluang dan ruang untuk Ustazah berkongsi pada petang ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala permudahkan segala urusan sahabat-sahabat, diberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan ujian kehidupan, diberikan kesihatan yang baik untuk manfaat ibadah, diberikan kudrat untuk hadir majlis ilmu, dan sentiasa dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala walau di mana sahabat-sahabat berada. Amin ya rabbil alamin, insya-Allah. Allah Ta'ala alam. Sama-sama kita tutup dengan sekali tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.